Lama saya tak live di dua platform. Hari ni saya nak live di dua platform. Okey Terima kasih kepada siapa yang memberi gift. Teruskan perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua di FB Teruskan perkongsian di TikTok pun sama juga. Hari ini kita nak sembang santai Sudah lama saya tidak bersiaran secara live di akaun saya sendiri. Baru hari ini lah bersiaran secara live di akaun saya. Mohon untuk berkongsi lah. Omar Syah Omar, waalaikumsalam. Hairi bin Taib, waalaikumsalam. Daripada Keluang terbaik. Syamsuddin Ganu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberikan salam. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang tidak beragama Islam itu. Okey, saudara semua, baru-baru ini viral satu pendedahan yang dibuat oleh salah seorang daripada perancang ataupun master plan, mastermind yang membuat grand design untuk menganiayai beberapa orang daripada TikTokers ataupun Facebooker yang mewakili Perikatan Nasional. Dikatakan isu ini bermula dengan sejarah berkaitan dengan peruntukan yang dikatakan berjumlah RM8,000 dan sebagainya lah. Jadi saya tadi baru sahaja melihat live mereka, yang mana saya melihat ada beberapa pendedahan yang dibuat oleh mereka lah. Antaranya adalah berkaitan dengan penciptaan saksi-saksi, mencipta saksi untuk menganiayai seseorang, untuk framing ataupun dipanggil framing seseorang. Jadi walaupun benda itu adalah edit dan sebagainya, mereka menyediakan saksi dalam grup WhatsApp diorang, yang mana orang-orang ini akan menjadi saksi untuk menyebab pendakwaan kepada orang-orang yang tertentu, untuk framing orang-orang yang tertentu, untuk dimasukkan mereka ke dalam penjara dan sebagainya. Jadi saya menyeru kepada pihak PDRM, pihak Polis Diraja Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melihat kepada perkara yang viral ini, yang mana ada mencipta saksi-saksi yang palsu bagi tujuan melakukan satu konspirasi untuk menyebabkan seseorang ini boleh dikenakan tindakan jenayah terhadap beliau. Jadi bukan melibatkan kes saya seorang saja, malah ada banyak lagi kes yang lain. Kalau nak kira buat saksi, tuan-tuan, kita boleh buat beribu orang saksi. Tapi tuan-tuan kalau tengok, kita tidak berbuat demikian. Jadi mereka menggunakan saksi. Ada berapa orang saksi? Banyaklah saksi yang orang kata apa, diajar untuk bercakap benda yang sama. Saksi pertama cakap benda yang sama, saksi kedua cakap benda yang sama, saksi ketiga semua cakap benda yang sama. Jadi orang kata apa, skrip telah pun disediakan. Dan benda ini dibongkarkan oleh mereka sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam live yang baru dibuat tadi, yang sedang dibuat sekarang ini. Saya ada record yang mana mereka sendiri mengatakan bahawa mereka ada satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini adalah grup saksi, untuk menyebabkan sesuatu pendakwaan jenayah berlaku kepada Wala'un. Wala'un itu orang Perikatan Nasional lah. Jadi ini adalah satu benda yang sangat jahat lah, konspirasi yang sangat jahat, dengan mereka-reka saksi untuk menyebabkan seseorang itu didakwa. Jadi video tu walaupun mereka edit, walaupun mereka sunting, jadi kalau ada 15 saksi kata betul, hanya diterima 15 saksi hak kata betul tu. Konon-kononnya 15 orang ni semua tengok benda tu. Sedangkan 15 orang ni tidak pun melihat kepada perkara tersebut pun. Jadi konon-kononnya adalah saksi yang tolong tengok dan sebagainya. Ini sangat jahatlah, dan kita minta juga kepada kepimpinan
politik yang mewakili Perikatan Nasional dan turut untuk bertanyakan berkaitan dengan pengagihan peruntukan JKOM, dan yang keduanya adalah tentang fungsi JKOM, dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan saksi-saksi yang dicipta untuk menyebabkan seseorang terlibat dalam satu penganiayaan jenayah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, itu adalah yang pertama. Yang keduanya adalah soal ayam ni. Saya nampak ramai lagi yang tak faham kan. Anak-anak papa ni dia memang sukarlah nak memahami tentang apa yang kita cuba sampaikan, kerana mereka nak menegakkan benang yang basah. Berbeza dengan kita yang ada di sini, apa yang kita harapkan adalah untuk kita supaya kerajaan dengar apa yang kita bagi tahu dan kerajaan ambil tindakan ke atas apa yang berlaku. Kalau benda tu sebenar-benarnya berlaku, maka kerajaan kena ambil tindakan. Jadi mereka ni cuba mengganggu daripada laporan yang kita buat, daripada isu yang kita viralkan, supaya kerajaan ambil tindakan. Konon-kononnya tak pernah berlaku. Sebagai contohnya tadi, saya dalam live mereka sendiri, saya bawa mereka ke Seri Kembangan. Dan untuk saya tunjuk kepada mereka berapakah harga ayam di Pasar Borong Seri Kembangan. Jadi harga ayam itu diletakkan RM9.40 harga borong. Harga borong Pasar Borong, dan kemudiannya diletakkan di situ satu orang kata apa, satu tanda yang kata cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan ini RM1.20, dan jumlah keseluruhan harga ayam ini adalah berapa? Jumlah keseluruhan harga ayam ini adalah RM10.60. Sebab RM1.60 itu diletakkan, RM1.20 cas perkhidmatan itu diletakkan bagi sekilogram, bukannya seekor. So saudara-saudara semua, apa yang kita tunjuk adalah supaya kerajaan ambil tindakan terhadap apa yang berlaku. Sebab dahulunya tidak ada langsung cas perkhidmatan. Tidak pernah wujud ada cas perkhidmatan dalam kerajaan-kerajaan sebelum ni. Jadi bila saya share video tu, mereka kata apa? Mereka kata kalau ayam mahal jangan makan ayam. Kalau tak reti nak potong ayam, tak payah makan ayam. Jadi tuan-tuan, tak bolehlah bagi alasan macam tu. Jadi kenalah tengok kepada kerelevanan tu. Mana bukan semua orang reti memotong ayam. Dan mereka mengharapkan supaya peruncit-peruncit ni lah yang memotong untuk bagi diri mereka. Jadi sekarang ni dikenakan cas perkhidmatan RM1.20 bagi sekilo. Jadi seekor ayam 2 kilo, maknanya cas perkhidmatan yang dikenakan kepada dia adalah RM2.40. Jadi inilah yang kita kena tengok. Jadi kita tunjuk dan real benda tu ada, tapi mereka cuba juga nak spin. Biasalah, anak-anak papa ni, dia bukan nak membantu rakyat yang susah. Dia bukan nak bagi kerajaan pergi tengok dan ambil tindakan kepada peniaga-peniaga yang jual harga RM10.6 ni. Dia macam mana pun dia akan cuba buat konon-kononnya benda tu jual RM8.99. Mana ada ayam di Selangor ni saudara, harganya adalah RM8.99. Saya tak tahulah mereka beli kat mana. Dan kita sebagai rakyat, apa yang kita buat adalah untuk kita mengadu kepada kerajaan. Kita mengadu kepada kerajaan supaya kerajaan mengambil tindakan. Jadi kita pun telah membuat laporan. Bukan kita tak buat laporan saudara. Kita telah pun buat laporan. Jadi kita tunjuklah secara realiti. Yang mereka duk kata kita tipu. Seolah-olah mereka yang pergi ke situ. Kita yang pergi, kita tunjuk secara live. Benda tu ada, mereka kata kita tipu. Bukan satu kedai kita tunjuk. Kita tunjuk semua kedai yang ada di Pasar Borong Seri Kembangan. Memang harga dia RM10.60 sekilo. Jadi tak payahlah anak-anak papa ni cuba nak menegakkan benang yang basah. Inilah masalah dia. Jadi tuan-tuan, ada juga mereka mengatakan bahawa harga ayam pada zaman PN pun dah lebih daripada RM11 dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan berdasarkan angka dan statistik. Semasa PKP, harga ayam lebih kurang RM7.40. Selepas itu naik kepada RM7.95.
Kemudiannya naik kepada RM8.40. Dan kemudiannya naik pada RM9.24. Jadi tidak ada yang mengatakan sampai RM11. Sebab apa? Kerajaan mensubsidikan bagi sekilogram ayam RM1. Dan harga shilling pada waktu itu adalah RM9.24. Dan tidak ada cas perkhidmatan pemotongan. Jadi saya tak tahu mereka ambil data daripada mana. Dan selama bila saya duduk dengan mereka, data yang saya baca selalunya berbeza dengan data yang mereka baca. Kita heran. Jadi saya percayalah kepada filem P. Ramlee. Bila P. Ramlee tulis je ABC ke dalam filem tu, bila cikgu tu tulis A bata ABC sudah. Dia tulis alif, ba dengan ta. Yang dibacanya bukan A bata, dibaca benda lain. Macam itulah anak-anak papanon ni. Yang ditulis benda lain, yang dibaca bunyinya lain. Bila kita cek tengok, kenapa bunyi begitu, sedangkan yang dituliskan itu benda yang lain. Jadi itulah masalah mereka. Bukan sahaja daripada segi ayam, saudara. Kalau kita tengok, tuan-tuan, saya sebentar lagi saya akan upload video dekat BTT saya. Kalau tuan-tuan tengok orang berniaga hari ni, telur grade C harga berapa? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, telur grade C harga berapa? Bagi tahu kepada saya, telur grade C harga berapa? Telur grade C harga berapa? Bagi tahu siapa yang ada di sini. Saya tengok telur grade C harganya RM12.30. Di mana? Di Pasar Borong Seri Kembangan. Saiz telur tu besar mana? Sekejap saya akan bubuh kat dalam VTT saya. Besar ni pun tak sampai, tuan-tuan. Bila masak besar ni pun tak sampai. Kalau kita cakap, apa dia kata? Pembohong. Jadi kita pun tak tahu. Kita nak tunjuk bukti apa kat mereka, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tapi saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan, tidak ada masalah. Sekejap saya akan update lah. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Kepada siapa-siapa lah yang di bawah ni duk panggil saya kafir lah apalah, tuan-tuan, saya nak baca kepada mereka Tashih Al-Mafahim yang ketiga, bertajuk kafir mengkafir kerana berbeza pendapat. Jadi tuan-tuan, dekat sini dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan buat dosa yang amat nyata. Dan kemudiannya, tuan-tuan, saya baca riwayat Al-Bukhari 6104 dan Muslim 111. Baginda Rasulullah SAW bersabda, mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Jadi apabila seseorang itu mengkafirkan orang Islam yang bukan kafir, maka kekafiran itu berbalik padanya. Maka mengucaplah cepat-cepat, takut tak sempat nak mengucap nanti, saya menasihati sahaja. Okey, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selain daripada apa yang kita nak cerita berkaitan dengan masalah yang berlaku pada hari ini, kita kena tengok juga, tuan-tuan, kenapa kita perlu menolak kepada Pakatan Harapan di dalam pilihan raya negeri yang akan datang kelak. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, tuan-tuan, kedua-dua parti gabungan yang terbesar dalam kerajaan hari ini terbina daripada sudut penipuan. Orang dahulu, orang tua-tua dulu kata, siakap senohong gerlama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi benda itulah yang menjadi realiti, tuan-tuan.
Dahulu semasa PRU ke-15, Pakatan Harapan kata undi kepada Perikatan Nasional, 1 undi kepada Zahid Hamidi. Undi Zahid ini ibarat merelakan penyalahgunaan rasuah yang berlaku dalam negara kita. Seorang pemimpin tertinggi UMNO yang terlibat dalam 47 pertuduhan rasuah terlibat berkaitan dengan LCS dan sebagainya. Ini adalah apa yang mereka sebut dalam pilihan raya. Dan mereka mengatakan no Zahid Hamidi, no UMNO. Bagi kepada UMNO 1 undi, bagi pada PN 1 undi, ibarat bagi 1 undi kepada UMNO Barisan Nasional. Begitu jugalah dengan UMNO dan Barisan Nasional. UMNO kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Jadi dia kata kalau bagi undi pada PN, mereka akan bergabung dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Kedua-dua presiden dalam kedua-dua parti ini berbohong. Apabila habis sahaja PRU ke-15, maka apa yang berlaku saudara-saudara? Maka kedua-kedua orang yang cakap no di antara satu sama lain ini, mereka rupa-rupanya bercinta. Mereka bercinta tanpa pengetahuan ibu mertua. Ibu mertua tak tahu pun kata cinta. Tiba-tiba dah tahu mengandung. Lepas tu terpaksalah berkahwin. Jadi sebab itulah kerajaan hari ini terbina akibat daripada penipuan. Penipuan kepada pengundi. Orang yang mengundi mereka ini tertipu dengan apa yang mereka laungkan sebelum ini. Jadi keberkatan kerajaan hari ini tidak ada. Tidak ada keberkatan kerajaan hari ini. Sebab itulah kita merasa susah apabila mereka menjadi kerajaan pada hari ini, saudara-saudara semua. Jadi saudara, itulah kalau kita tengok. Tadi saya cakap tentang mula-mula bercakap bohong, lama-lama mencuri. Tak sampai 6 bulan, kita tengok ada berapa dah kes rasuah. Kes rasuah yang melibatkan Kementerian Sumber Manusia. Kes rasuah apa lagi? Ada pelbagai perkara yang telah pun didedahkan oleh satu portal yang dinamakan sebagai edisi siasat, yang telah pun mendedahkan beberapa dokumen yang telah pun terbongkar. Dan kita tengok, oh ada wujud salah laku. Bukan sahaja wujud salah laku, ada magic pula tuan-tuan. Saya nak tanya kepada saudara kat sini, siapa pandai jawab, dia hebat. Saya nak tanya, apakah 1 tiada 2? Apakah 5 yang tiada 6? Apakah 6 yang tiada 12? Saya nak tanya, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab kepada saya? Apa 1 tiada 2? Apa dia 6 tiada 5? Apa dia 12 tiada 6? Boleh tak tolong jawab kat saya? 1 tak ada 2 ni tuan-tuan. Orang macam Anwar ni tak ada kat dunia ni. Dia seorang ya. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Kita tolak pemimpin yang menggaibkan LCS telah gaib dan sebagainya. Tak ada tuan-tuan. Dia seorang ya. Dia seorang ya. Hari ni dia cakap lain, esok dia buat lain. Apa 5 tak ada 6 tuan-tuan. Dulu kata nak buat 6 biji LCS, lah jadi 5. Dulu dia kata projek LCS mesti diberhentikan. Kita mesti siasat dan dakwa siapa yang terlibat dalam skandal LCS, berbilion-bilion wang rakyat. Tapi bila jadi Perdana Menteri, kita teruskan. Tapi kita bina 5 biji saja. Apa 6 tiada 12 tuan-tuan? Dulu peruntukan 6 bilion. Sudah 6 bilion wang rakyat dibelanjakan untuk membina kapal LCS. Tapi hingga sekarang ini tiada kapal LCS yang terbina. Tapi bila jadi Perdana Menteri, dinaikkan, kita akan bina kapal LCS dengan peruntukan sebanyak 12 bilion ringgit. 12-11 je tu lah, saya tak ingat antara dua tu. Jadi tuan-tuan, inilah magic yang berlaku dalam negara kita sekarang ni. Sebab apa? Kerajaan yang terbina pada hari ini adalah kerajaan yang terbina atas dasar pembohongan kepada rakyat. Sebab mereka menipu rakyat.
Bila menipu, lama-lama mencuri lah saudara semua. Kan? Okey, tuan. Terbaik tibai dengan tak tibai. Hang tak serik kena saman ke? Bila masa saya kena saman? Saya tak pernah kena saman dengan siapa-siapa pun. Bila masa saya kena saman? Jangan buat fitnah kat saya. Ni contoh fitnah yang nyata. Okey, tuan. Dulu membicarakan kita tidak boleh undi UMNO sebab UMNO curi duit rakyat 1.25 bilion. And projek solar nak bantu sekolah-sekolah yang daif dan susah di Sarawak. Duit itu diberi kepada ketua bahagian UMNO. Gunung-gunungnya lah siapa punya ceramah. Tanyalah. Tapi hari ini projek solar pun tak bunyi dah. Dulu dikatakan Najib lari cukai. Tapi hari ini kes cukai Najib dan anak-anak Najib pun dah tak berbunyi, saudara. Dulu dikatakan UKSB itu rasuah. Sekarang ini UKSB pun sudah menjadi halal. Dulu mengatakan Yayasan Akal Budi mengambil hak anak yatim dan ibu tunggal. Sekarang ini Yayasan Akal Budi menjadi satu benda yang halal. Inilah tuan-tuan, kerajaan yang dulunya menipu. Bukan kerajaan, tuan-tuan, parti yang dulunya menipu rakyat. Dan rakyat terpesona dengan tawaran-tawaran yang dibuat. Dan akhirnya bila mereka jadi kerajaan, mereka menggadaikan janji mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam fasa yang pertama live saya ini, berapa ramai yang masih nak undi lagi kepada kerajaan Madanon ini? Siapa yang akan undi mereka dalam 6 pilihan raya, sila tekan 1. Saya nak tengok. Kalau banyak lagi tekan 1, nanti kita akan gasak lagi. Jadi yang jumpa jangan duk pancing. Ada lagi yang nak mengundi 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ulang banyak kali saya cam. Okey, ada lagi ya. Ada lagi yang nak mengundi mereka. Tak apa, tak ada masalah. Penat. Di Facebook tak ramai dah. Okey tuan-tuan, selain daripada itu tuan-tuan, selain daripada pemohongan kepada rakyat untuk membentuk kerajaan, Parti Pakatan Harapan dalam PRU 15 ada membuat tawaran 10 keutamaan tawaran harapan. Saya baca kepada saudara. Yang pertamanya adalah Pakatan Harapan menawarkan untuk menangani kos sara hidup. Jadi dia tulis di bawah sini, tekanan demi tekanan dihadapi rakyat yang bermula dengan pandemik COVID-19 mencapai kemuncaknya. Ini apabila harga barangan melonjak naik demi meringankan beban hidup rakyat. Harapan komited untuk menghapuskan kartel, memastikan bekalan bahan mentah mencukupi dan meningkatkan tenaga kerja sektor agro bagi memastikan keselamatan makanan terus terjamin. Saya nak tanya kepada saudara, adakah bila mereka menjadi kerajaan, mereka menangani kos sara hidup rakyat ini, adakah mereka menghapuskan kartel-kartel yang melibatkan telur ayam dan sebagainya? Adakah mereka membincangkan daripada sudut dasar dan polisi kementerian untuk memantapkan sektor agro dan meningkatkan produktiviti serta food security dan sebagainya? Hari ini mereka tak nak bincang pun tentang benda tu. Mereka tak bincang pun, kita pun tak tahu daripada ceramah duk kata dasar-dasar kerajaan yang baik, yang bagus. Apa yang duk buat? Habis duit di luar negara ratusan juta ringgit habis duk pergi melancong luar negara. Mereka kata pergi buat kerja luar negara. Jamuan hari raya dibongkarkan oleh ADC siasat, dikatakan dapat pada satu syarikat. Berjuta wang rakyat dibazirkan di situ.
Tetapi adakah mereka menangani kos sara hidup rakyat? Yang keduanya adalah mereka mengatakan untuk memperkasakan peluang ekonomi belia dengan menerokai sektor manusiawi. Oh, sedap tuan-tuan kalau kita dengar di sini. Pakatan Harapan bertekad untuk memajukan bidang ekonomi manusiawi berasaskan kemahiran untuk menjana peluang pekerjaan baharu buat anak muda. Agenda penciptaan kerja harapan merangkumi usaha meningkatkan penyertaan dalam bidang pertanian moden, industri tenaga boleh baharu, sektor penjagaan, seni kreatif dan ekonomi sukan, termasuk bidang e-sukan serta memajukan ekosistem dalam bidang ini. Saya nak tanya kepada saudara, apabila mereka jadi kerajaan, adakah mereka menyediakan peluang ekonomi untuk belia sebagaimana yang mereka cakap? Berapakah grant yang dikeluarkan oleh kerajaan pada hari ini untuk membantu para belia untuk mensuburi bidang pertanian moden? Ada tak? Bagi tahu kepada saya, ada tak hari ini diberi peluang kepada kontraktor-kontraktor di kalangan para belia untuk menyertai industri tenaga boleh baharu? Tidak ada, saudara, yang duk cerita tentang nak bawa masuk kereta elektrik. Lepas tu tuan-tuan, apa lagi? Seni kreatif, e-sukan juga tidak dibincangkan pada hari ini. Jadi kalau ada, tolong tulis kat bawah. Saya nak tengok apakah peluang pemekasaan ekonomi belia yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Bagi tahu kepada kita, kita nak tahu. Okey tuan-tuan, saya nak baca tuan-tuan. Dia kata ada, apa dia? Sebut nama. Kita nak tahu. Ada menteri naik lembu. Menteri naik lembu, harga lembu boleh turun. Okey tuan-tuan. Tak ada. Saya ada formula aja. Tapi tak ada apa-apa. Saya terbaca komen di bawah ni yang nak ulang tentang jana wibawa. Tadi tuan-tuan, petang tadi, saya tanya kepada mereka dalam live. 7 orang menyerang saya seorang, saya steady. Syafiq Halim steady. Ditanya kepada kita soal jana wibawa. Saya tanya kepada mereka. Ini kita skip yang ni, sekejap kita sambung. Saya sambung. Mereka kata jana wibawa ini ratusan juta telah dimakan oleh Wan Saiful Wanjan. Ratusan juta duit kerajaan telah hilang dan dimakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak tanya saudara, berapa sen masuk dalam akaun Tan Sri Muhyiddin Yassin ni? Duit daripada kementerian mana yang masuk dekat dalam akaun Wan Saiful? Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Contoh kes SRC International. Duit daripada kumpulan wang amanah pencen masuk dalam SRC International, masuk dalam akaun Najib sebanyak 42 juta. Semua orang tahu, oh duit ni mai daripada kumpulan amanah pencen dan masuk dalam SRC International. Pergi dekat akaun Najib 42 juta. Lepas tu apa tuan-tuan? Cerita tentang projek solar. Semua orang tahu. Datang daripada Kementerian Pendidikan 1.25 bilion. Lepas tu dibayar kepada satu syarikat. Nama apa syarikat ni? Syarikat ni nama dia Jepak Holding. Kemudiannya Jepak bagi 20% kepada Rosmah. Tak silap saya, 20 ke 10. Dikatakan bagi kepada Rosmah. Semua orang tahu. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, duit jana wibawa ni mai daripada kementerian mana bang? Melibatkan projek mana? Projek mana yang tak siap tu? Cuba bagi tahu kat kita. Duit daripada kementerian mana yang masuk dalam jana wibawa ni? Projek mana yang tergendala ni bang? Kalau projek solar tu tak ada, tak buat langsung projek solar. LCS hilang, tak siap langsung kapal tu. Lepas tu apa lagi? Tentang SRC International pun sama juga. Jana wibawa ni duit kementerian mana bang? Saya nak dengar. Boleh tak seorang bagi tahu kat saya? Tak ada seorang pun boleh bagi tahu. Sebab apa?
Sebab pembohongan agenda perbodohan kepada rakyat. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mengambil walaupun 1 sen pun daripada duit yang dikatakan projek Jana Wibawa ni. Tak ada bukti masuk dalam akaun dia. Lepas tu tuan-tuan, adalah beberapa syarikat kontraktor yang bagi derma, bagi sumbangan sebab nak bantu orang masa COVID-19 dulu. Dia bagi daripada duit syarikat dia. Kalau saya bagi dekat Parti Bersatu, takkanlah saya ni salah. Saya nak derma bagi kat dia, apa masalahnya? Jadi diderma sebab parti tak boleh niaga, saudara. Parti tak boleh jual burger. Parti tak boleh jual kotiau. Parti tak boleh jual goreng pisang. Jadi ahli parti lah bagi kepada parti. Jadi mereka ni bagi sebagai sumbangan kepada parti. Salahkah duit mereka sendiri? Dia nak bagi duit dia sendiri, apa masalahnya? Bukanlah dia songklak duit kementerian. Jadi samalah juga macam Datuk Wan Saiful Wanjan. Saya baru bubuh VTT dekat Facebook saya ada, dekat TikTok saya ada. Dia sendiri jawab, jadi saya tak perlu jawab. Dia kata apa? Dia dituduh kerana menerima rasuah daripada syarikat ni kerana berunding dengan Ismail Sabri. Dia kenal Ismail Sabri pun dah. Tak pernah jumpa seumur hidup Ismail Sabri. Tak pernah bercakap seumur hidup dengan Ismail Sabri. Tiba-tiba dikata dia menerima rasuah kerana projek ni diluluskan oleh Ismail Sabri. Logiknya dekat mana, saudara? Jadi fitnah demi fitnah, demi fitnah, demi fitnah, demi pembohongan ini dibuat. Sebab apa? Untuk menutup kesilapan mereka. Kesilapan mereka ini apa? Mereka gagal dalam menangani kos sara hidup rakyat. Mereka gagal dalam menangani berkaitan dengan kenaikan harga barang. Maka diciptanya persepsi demi persepsi untuk memburukkan musuh politik mereka. Dan di akhirnya negara kita ini akan berperang daripada sudut politik. Dan akhirnya tidak ada satu dasar dan polisi yang baik dibuat oleh kerajaan. Hari ini 6 bulan memerintah negara, tiap-tiap hari diratik supaya rakyat menyokong Pakatan Harapan. Rakyat menyokong Barisan Nasional. Kerajaan dah terbentuk 6 bulan. Nak sokong apa? Rakyat dah undi dah. Rakyat dah bagi undi pada PRU15. Dah bentuk kerajaan dah. Tetapi pusing seluruh Malaysia. Nak suruh duk lambai tangan. Sokong Pakatan Harapan, sokong Barisan Nasional. Lambang Malaysia Madani, belakang tulis logo PN, logo BN, logo PH. Dah habis dah pilihan raya. Dah bentuk kerajaan. Mana dasar? Tidak ada. Masuk dalam parlimen diserangnya. Parti Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional, parti apa lagi? Kita dah jadi pembangkang, dah jadi kerajaan. Buatlah. Jangan duk kata, mereka ni sakau. Mereka takut. Mereka tak buat itu, mereka tak buat ini. Rakyat tanya, hampa buat apa lah ni? Hampa buat apa sekarang ni? Janji macam-macam. Nak bagi tiket penerbangan kepada belia RM199 supaya boleh balik Sabah dan Sarawak. Tapi pada hari ini, bagi dah tiket tersebut, tidak dibagi pun. Belia tidak dapat pun benda tu. Jadi pembohongan demi pembohongan. Penipuan demi penipuan. Dan pemanipulasian agenda perbodohan rakyat ini dibuat. Semata-mata hanya demi politik semata-mata. Okey tuan-tuan. Kak Ratu ada kat sini pula. Segan saya ni. Mereka dibebani janji mereka. Okey tuan-tuan. Kita sambung pula. Kita sambung. Apa lagi yang mereka kata? Mereka kata mereka nak apa lagi? Apa lagi yang mereka kata dalam buku harapan mereka? Mereka kata mereka nak mengiktiraf UEC. Dalam manifesto Pakatan Harapan, mereka sebut, saya baca kepada tuan-tuan. Ini adalah kepada orang Cina.
yang mana selama ini menuntut kepada UEC. Ni, undi lagi, ini parti penipu kuat punya. Uncle anti-anti. Saya nama Muhammad Syafiq Abdul Halim. Saya bangsa Melayu. Bapa Melayu, mak ada campur sikit. Tapi saya Cina, India, saya punya keluarga. Sebab saya rakyat Malaysia. Dan Cina, India tidak ada perbezaan dengan saya. Semua sama sebab kita rakyat Malaysia. Saya mau cakap, anti-anti, uncle, adik-adik, dengarlah kepada saya penipuan golongan Pakatan Harapan ini. Adik-adik yang belajar mengambil sijil UEC, Pakatan Harapan kata dia bagi tahu kepada uncle, anti-anti untuk pengiktirafan sijil UEC. Dia kata Pakatan Harapan akan meneruskan usaha untuk mengiktiraf sijil UEC sebagai syarat am kelayakan untuk memasuki institusi pengajian tinggi IPTA dengan syarat pemohon memiliki kepujian dalam bahasa Melayu di peringkat SPM. Untuk tujuan ini, sijil UEC akan dinilai agar setaraf dengan syarat am kelayakan sedia ada untuk kemasukan ke IPTA. Anti-anti, uncle, adik-adik saya yang berbangsa Chinese, saya nak tanya kepada uncle, adik-adik, sekarang apa mereka buat? Apa mereka buat? Adakah mereka menyokong kepada UEC? Adakah mereka mengangkat untuk mengiktiraf UEC? Saya bagi tahu kepada uncle, anti-anti. Dia pergi jumpa orang Melayu, dia kata apa? Dia pergi jumpa orang Melayu, dia kata kita tak boleh iktiraf UEC sebab kita nak jaga kepentingan orang Melayu. Dia pergi jumpa dengan orang bukan Melayu, orang Cina, uncle, anti-anti. Dia cakap kita akan iktiraf UEC untuk jaga kepentingan orang Cina dan sebagainya. Ini orang boleh percaya tak? Jumpa Melayu cakap lain, jumpa Cina cakap lain. Ini orang tak boleh percaya. Saya cakap sama you, uncle, anti-anti ya. Dia sana pergi jumpa you, dia cakap lain. Dia sini, dia jumpa orang Melayu, dia cakap lain. Dan dia jumpa orang Melayu, dia pakai songkok, dia cakap, ini kerajaan Madani. Berteraskan Islam, Islah mastata'tum. Ayat dia betul tak sebut tu? Islah mastata'tum. Dia sebut betul tak? Ayat dia sebut tu? Betul tak? Saya kot salah lagi malu. Betul tak? Islah mastata'tum tu. Saya baca siapa ada komen tu Betul ya. Dia pergi jumpa orang Melayu, dia kata Islah mastata'tum. Dia pergi jumpa orang Cina, dia kata anti-anti, uncle, and you sokong kita akan iktiraf UEC. And dia pun buka songkok, and dia pun jadi MGR menari. And dia jadi MGR menari. Dia masuk kampung orang Melayu, dia kata apa? Islah mastata'tum. Ini orang you boleh percaya ke? Uncle, anti-anti saya mau tanya sama you ini orang boleh percaya ke? Dia pergi sana jadi MGR, dia datang sini dia jadi Syekh. Ini orang boleh percaya ke? Ini orang tak boleh percaya. Okey, tak? Janji dicapati betul. Dia pergi sana, dia jadi MGR, menari. Baik, kan? Oh, nonaku ajija. Jangan, tuan-tuan. Dia ni banyak muka. Jadi, tuan-tuan, uncle, anti-anti. Janganlah kita mengundi kepada mereka yang menipu. Mereka yang membohong. Sebab apa? Kalau kita memberi undi daripada pembohongan mereka, maka kita akan merugikan generasi yang mendatang. Ini kepada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi Alang Syahdan ni,
Dia daripada tadi duk kata jangan duk dengar Syafiq ni dia duk menipu. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu, dia mengatakan manifesto Pakatan Harapan ini tipu. Ini ni. Di dalam tab saya sekarang ni, saya sedang membuka manifesto Pakatan Harapan. Maka bukan saya seorang saja. Orang PH pun setuju dengan saya mengatakan bahawa manifesto Pakatan Harapan ini adalah satu manifesto yang penipu. Kalau tidak, takkanlah dia katakan saya penipu, betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, ini kencing punya orang. Tak ada kerja lain, mau kencing juga. Kepada anak muda, panas tuan-tuan. Buka bilik ni tak ada aircon. Bila bilik ni tak ada aircon, ada kipas. Bilik tertutup, kipas mana nak rasa sejuk kan? Orang yang bodoh akan mempercayai mereka yang bercakap tanpa asas dan rujukan. Saya bercakap ada rujukan. Saya bagi rujukan. Mana mungkin 1000 mata memandang di TikTok dan juga 400 mata memandang di FB, mereka ni sampai tak erti nak Google. Mana mungkin apa yang saya baca kat sini tak sama dengan apa yang mereka baca. Saya bukannya Pakatan Harapan, tulis A bata, baca lain. Tulis alif bata, dia baca alif jadi ya. Dia pun tenung, ni ya ni cikgu. Cikgu kata bukan ya, alif. Jadi mana mungkin kalau saya bagi tahu rujukan, saya baca di sini, benda yang sama. Jadi siapa yang baca pun benda yang sama. Jadi tuan-tuan, saya merujuk kepada muka surat 58 dalam manifesto Kita Boleh Pakatan Harapan berkaitan dengan pengampunan hutang PTPTN bersasar. Pakatan Harapan mengatakan bahawa untuk mengatasi masalah pinjaman pendidikan tidak munasabah di kalangan siswa, termasuk keberhutangan PTPTN pula, program pemansuhan hutang bersasar khas kepada golongan miskin dan isi rumah B40 akan diperkenalkan. Jadual pembayaran semula PTPTN pula akan dilaksanakan berasaskan gaji bagi graduan baharu bermula 4,000 dengan peratusan meningkat mengikut gaji. Saya nak tanya kepada saudara semua, berapa golongan B40 dan juga miskin yang telah pun dihapuskan PTPTN? Cuba bagi tahu kat saya. Cuba bagi tahu kat saya, kerana ini adalah janji manifesto. Mana anak-anak muda, para belia, para graduasi yang baru keluar daripada universiti, berapa di antara anda yang telah dapat perhapusan PTPTN ini? Kerana ini adalah janji mereka semasa PRU ke-15. Mereka nak hapuskan pemansuhan hutang bersasar kepada golongan miskin, isi rumah B40. Kita akan memastikan bahawa pemansuhan hutang bersasar khas ini dapat dilaksanakan. Dan kita juga committed untuk memastikan mereka yang bergaji 4,000 ke bawah ini perlu membayar sedikit PTPTN. Dan apabila gaji baharu mereka ini meningkat lebih daripada 4,000, maka kita akan suruh mereka bayar dengan peratusan yang meningkat mengikut kepada gaji. Jadi saya ulang saudara, kalau kita menang, rakyat yang susah ini, yang miskin, yang isi rumahnya B40, kita akan pastikan bahawa pemansuhan hutang bersasar khas ini akan dilaksanakan. Jadi saya nak tanya kepada saudara, adakah benda ini dilaksanakan? Adakah janji saudara, janji yang dijanjikan ini kepada golongan yang miskin, yang susah,
yang tinggal di rumah kos rendah ini dan dibantu mereka ini. Kan? Ada buat tak golongan ni? Golongan-golongan semua ni? Tidak ada. Tidak ada. Kita tidak ada buatnya ini. Tidak ada apabila kita menjadi kerajaan. Parti kita, parti yang derita. Jadi tuan-tuan, inilah kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang mereka janjikan di dalam PRU 15 itu, saudara, mereka tidak laksanakan. Golongan yang miskin ini semakin miskin, dan yang susah semakin susah. Yang tinggal di rumah kos rendah ini tercicir. Para petani, nelayan, peladang, mereka ini susah. Sedangkan saudara, berbilion wang rakyat dibazirkan. Namun ada juga di antara kita ini, dan di kalangan mereka dalam UMNO itu, apabila berjumpa dengan pemimpin mereka yang membazirkan berjuta wang rakyat ini, maka mereka cium pemimpin mereka. Inilah ada ni puak-puak walanon ada banyak kat sini. Okey, tuan. KWSP bersasar, itu pun salah satunya dalam manifestasi Perikatan Nasional, kita akan memastikan supaya KWSP bersasar ini akan menjadi salah satu daripada agenda perjuangan untuk dihantarkan signal kepada Kerajaan Persekutuan Bedah ini. Saya difahamkan oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan dan kepimpinan Bersatu di Selangor, pelancaran jentera di Bangi, saya tak tahu berapa hari bulan, nanti mungkin kita suruh rakan kita untuk sebarkan, akan dibawa seorang ataupun 2-3 orang penceramah daripada golongan KWSP ini, yang mereka ini mempunyai simpanan lebih daripada RM100,000, supaya mereka boleh menceritakan di hadapan media bahawa mereka ada duit lebih daripada itu, dan mereka mampu untuk meneruskan kehidupan mereka sekiranya diberi sedikit pengeluaran KWSP itu. Apa yang perlu kita lihat di sini, saudara, rakyat yang susah itu, yang derita di rumah kos rendah yang tercicir ini, tidak kira Melayu, Cina, India, kita akan pastikan keadilan itu ditegakkan untuk mereka. Saudara semua, kita parti yang derita, dibina atas kesusahan rakyat yang miskin ini, maka kita akan memperjuangkan mereka. Membujur lalu melintang patah, PN kita gempur. Saya ulang. Jadi itulah tuan-tuan, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, kekencingan kerajaan pada hari ini. Okey tuan-tuan, saya buka untuk soalan. Kalau saya nak baca keseluruhan manifesto ini, maka makin teruklah saudara-saudara. Jadilah suara Anwar. Saudara, panas tak apa, tapi jangan koyak. Daripada koyak lah tu. Lepas cium mulut, hidung pula kena cium. Dah, mereka tak hidung, mereka ni tak hidung tuan-tuan. Mereka suka cium jubah. Jadi kepala rakan-rakan kita dalam UMNO, jentera Barisan Nasional, saya nasihatkan untuk beli kawat besi pilihan raya ni. Saya takut nanti duk pacak bendera, tiba-tiba bendera lain yang terpacak di belakang. Jadi saya ada jual, boleh pergi tengok dekat Shopee, kawat besi jentera UMNO. Pergi search kat itu, kawat besi jentera UMNO, maka adalah keluar. Jadi hak laki punya dia mangga kat depan. Jadi kalau pacak bendera tu tak ada lah terpacak di belakang. Kita risau takut jadi apa-apa. Okey tuan, hampa lah koyak isu murah. Mana ada isu murah ni, isu yang betul punya isu ni. Kalau bendera terpacak bahaya. Tong kosong bunyinya nyaring. Saya setuju. Macam hari ni lah kerajaan. Tong kosong.
Tapi ketuk bunyi nyaring. Ketung getang nyaring. Tapi kalau kita tanya, apakah kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Bagi tahu kepada kita. Apakah dasar-dasar yang baik dibuat oleh kerajaan pada hari ini? Bagi tahu kepada kita. Dan saya tak minta banyak, saya minta 2 aja. Bagi 2 kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Dan tidak mampu untuk mereka jawab dalam semua room. Dan room-room, Pakatan Harapan, UMDAP dan sebagainya. Saya naik tanya kepada mereka. Bagi kepada saya 2 soalan. Bagi kepada saya 2 kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Mereka sendiri pun tak boleh nak jawab, tuan-tuan. Bubuh lagi ya. Duk kira suruh bubuh ya. Saya duk kira 1 jam ya. Pukul 12 saya nak stop. Esok anak sekolah. Mana formula? Itu pun tak tahulah. Beli cap PN kat Shopee. Udah dia ni duduk duk maki kesian kat mereka, tuan. Cuba cakap fakta sikit. Bagi tiket free ya. Okey tuan-tuan, saya nak menguar-warkan di sini. Ada khusus, saya tak tahu betul ke tak, minta mereka nafikan lah kalau tak betul. Dikatakan ada audition. Audition kepada pemain media sosial, khususnya TikTok. Yang mana tempat pertama 3,000, tempat kedua 2,000. Saya dipahamkan sebegitulah, diviralkan di Facebook dan sebagainya. Nak mencari bakat-bakat baru, pemidato madani. Awak bersiapa pemidato ada kat dalam TikTok sekarang ni semua bodoh. Saya sedar. Saya faham kalau sekiranya benda tu betul, rakyat pun faham. Sebab pemidato Pakatan Harapan dan juga daripada Barisan Nasional yang ada sekarang ni dekat dalam TikTok ni, semua perangai budak-budak dan bodoh, tuan-tuan. Mereka buat planning nak jatuh ke orang, nak anai orang, lepas tu mereka duk gaduh secara live ni. Bukan mereka gaduh dalam telefon, mereka gaduh secara live. Buat live bagi tahu. Sipolan, hang kena ingat. Dulu hang yang rancang untuk jatuhkan orang ni. Tapi lah ni hang tuduh aku. Pasapa pula hang nak pergi cakap depan 800 orang? Pasapa hang nak pergi cakap depan 900 orang? Kalau hang cakap macam tu, adakah harga barang boleh turun? Semua gila belaka. Lepas tu buat live. Dikatakan apa? Saya nak menegakkan kebenaran. Saya tak beli kereta sambung bayar. Saya tak beli kereta hutang. Saya beli kereta cash. Ni tengok kereta saya, kereta Honda. Saya beli kereta cash. Tak ada siapa pun nak peduli hang beli kereta cash ataupun hang pakai kereta Honda ke Mercedes ke. Orang yang pakai Mercedes pun, orang yang pakai BMW 7 Series pun tak pernah buat live habaq kata saya beli BM cash. Jadi saya faham apabila ada audition madani ini kerana apa? Yang lu ada sekarang ni semua bodoh dan tak berapa nak cerdik. Jadi tak terpaksalah buat satu audition nak cari hak lebih cerdik sikit. Yang tadi buatlah cerita tentang apa? Panggil kawan tu cerita. Okey, ceritakan satu kebenaran. Sebenarnya kita semua pergi dekat JKOM. Tetapi kita tak buat proposal, yang buat dia. Jadi rakyat tengok apa? Proposal tu ada tak, saudara? Proposal tu ada. Siapa buat proposal pun ada proposal tu. Dia bagi tahu. Kami tak buat, tapi dia ni buat proposal. Jadi nampak tak? Mereka pergi mengaku dekat dalam live bahawa mereka hantar proposal. Nampak? Jadi terpaksalah buat audition. Nak cari pemidato hak cerdik. Sebab hak mereka duk ada lah ni. Semua tahu apa nak cerdik. Bodoh dan bangang. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Fik kasih kronologi barang naik. Datuk Nasir kena pecat. Saya tak tahu cerita Datuk Nasir. Saya nak kena baca dulu. Proposal claim dia dah. Mereka sama mereka gaduh. Mereka pergi buat live. Mereka cerita bukan aku buat. Dia buat. Dia yang minta 8,000. Aku tak minta pun. Betul kawan ni seorang ni kata apa? Dah aku tak minta 8,000. Ni bukti dekat dalam WhatsApp. Dia ni yang minta 8,000. Habis satu Malaysia tahu kata mereka minta 8,000 kat kerajaan. Nampak? Jadi kerajaan pun fikir Allahu Akbar. Bang Don pun fikir siapalah aduh ada dalam TikTok ni semua bodoh belaka. Kawan dia tuduh, kawan dia tuduh.
Kawan ni tuduh, kawan ni tak mengaku, kawan ni tunjuk WhatsApp, kata kawan ni cerita ni depan 2,000 orang. Depan 2,000 orang, semua duk tengok, mereka duk cerita. Dia kata kawan ni bagi, hak kawan seorang ni kata tak, saya tak bagi, dia bagi, ni ada bukti. Lepas tu kawan tu pula main naik, dia kata kalau berani panggil dia. Dia main masuk dalam Perikatan Nasional punya live ni. Dia main abang, kalau berani ni, panggil dia main, saya tak ambil 8,000, dia yang ambil. Tapi PH dengan PH. PH dengan PH. Kawan ni kata dia tak ambil, kawan tu yang ambil. Bila kawan ni main naik, kawan ni lari. Kawan ni kata saya ada bukti, dia yang ambil. Jadi rakyat kata apa? Puak hampa yang ambil. Dia tak ambil, kawan tu tak ambil. Kawan ni yang ambil, puak hampa yang ambil. Puak hampa yang ambil. Yang penting yang Pakatan Harapan. Bukan PN. Aduh, ada apa dalam TikTok ni, puan bodoh ke semua. Kita duk tengok gelak keras perut kata puan-puan ni. Tak cerdik betul. Itulah orang kata jangan duk main juga. Sampai tak kenal input output. Orang kata benda yang patut dikeluarkan, keluar. Benda yang patut dimasukkan, masuk. Ini benda hak patut keluar, dia pergi sumbat. Benda hak patut masuk, dia pergi geser. Ni yang jadi masalah tu. Sampai tak kenal apa. Yang bunyi buh lagi ya. Hampa pandai duk serubuh lagi ya. Kak Ratu baru lintas kat bawah. Kami nak laporan audit apa ni. Kami nak laporan audit Jcom dibahaskan. Kita nak bahas lah sebab mereka bongkar. Kalau mereka tak bongkar, kita tak bahas lah. Siril awak puak-puak arbok ni kan. Habis seluruh Malaysia tahu kata mereka dapat 8,000. Last kali pakai tukar profil 8, mereka marah. Mereka tanya, kenapa geng-geng PN pakai profil nombor 8? Kita ni tak tahu apa tuan-tuan. Kita tak tahu apa. Kita duk buat live macam biasa, duk cerita apa semua. Tiba-tiba ada seorang nak naik, minta kat kita. Bagi saya naik. Kita bertengok lah, dia ni orang PH. Bagilah dia naik. Dia pun naik. Saya hari ni nak membongkarkan satu cerita. Mereka di Pakatan Harapan ini terima dana. Kita pun terkejut. Bersepah pula dah. Dia ni bukan geng dia kan. Bersepah main duk cerita kat kita. Berapa banyak? Kita pun jahat juga tanya. Berapa banyak dia cerita saja nak ambil tahu. Kita nak ambil tahu lah. Saja tanya berapa? 8. Dia mak 8. Habis ke semua tukar profile picture nombor 8. Lepas tu pergi masuk dalam live dia tanya kita pula. 8 ni dia tahu apa? Ya Allah. Sampai bodoh tak ratu. Sampai bodoh. Semua pakai nombor 8. Masuk dalam mereka punya media tanya. 8 ni dia tambah. Dia tanya kita, hak duduk dekat dalam Esro awal ni ada 888 ni geng apa? Geng 88. Geng 8 apa? 8,000 lah. Geng 8 apa lagi? Okey, Azan ha? Bolehlah beda gelap malam-malam Hampa nak tengok lagi hampa pi. Duk ada lagi tu, duk bergaduh lagi tu. Beda nak gelap. Sehari saya buka untuk PC Sabang Azad saya duk on 2 ni. Tak boleh nak kontrol. Buah aircon kuat sikit, peluh cerau ni. Itulah pasal dia ni. Hampa kok ada nak sponsor aircon bagi peluh cerau ni. Kempen sampai peluh. Macam duk atas stage tu. Okey tuan sampai aku pun kena tukar profil jadi 8. Dia semua 8. Kan? Dahsyat. Isu Parlimen DAP untuk pencerobohan tanah geran. Tu boleh WhatsApp kat saya tertinggal kot tu bab tu. Cerita 8 tak habis lagi tu. Malas cerita banyak lagi terasa depa buat live pula. Depa respon live saya dalam live depa. Depa akan cerita pula. Saya depa buat live lah. Dia kata saya tak faham tu dengan Syafiq Alim ni. Petang tadi punya live, tengok petang tadi. Saya tak faham tu Syafiq Alim ni. Dia duk cerita, duk pergi percaya kat kawan tu. Duk pergi cerita pasal 8, duk tanya kereta cash. Dia patut tanya macam mana tahu soalan ni. Macam mana Syafiq Alim boleh tahu pasal 8 dengan kereta cash ni? Kalau dia tanya, dia jumpa lah jawapan. Oh, geng Pakatan Harapan juga duk cerita kat dia. Depa ni lawak tu. Oh, puak aku juga cerita kat dia. Kami ni tak tahu apa.
Minggu lepas ni kami tak tahu kan. Kami duk cerita, duk hentam kerajaan Madana ni pasal dasar ya. Tiba-tiba. Kan. Mereka sendiri yang buka cerita, mereka duk marah kat kita. Kata tu dia ni fitnah. Dia bohong, dia fitnah. Dia dengar cakap skema, dia dengar cakap penipu. Penipu dengan skema tu siapa dia? Pakatan Harapan juga. Pakatan Harapan juga kawan tu pun. Bukan Perikatan Nasional. Sebab tu kita kata kepada rakyat semua, jangan sokong Pakatan Harapan ni kerana mereka ni penuh dengan skema. Dia kata sendiri, kata dia ada skema. Pening dengan mereka ni kan. Tapi nayalah kawan tu. Dia cerita dia simple lah. Kawan hak bocor ni memang patut pun dia bocor. Dia ni berusaha keras, habis duit banyak ni untuk parti ni, berjalan pakai duit sendiri ni. Dia berjalan pakai duit sendiri, dia ada budak ramai. Dia cerita malam tu dia ada berapa? 30-40 orang dia dah. Dia ada lebih kurang 30-40 orang dia dah. Lepas tu depa pergi kena dah. Depa duk pergi share video bini dia marah kat dia. Depa panggil bini dia masuk dalam live, mau tak angin kawan tu. Sama-sama depa, perkena sama-sama depa, bukan orang lain. Macam saya ni, puak depa balon saya. Puak depa sendiri. Kawan ni bawa naik bini kawan ni. Suruh bini kawan ni cerita pasal buruk kawan ni. Dua-dua PH, cukup bodoh. Patutlah terpaksa depa buat audition nak cari orang yang lebih cerdik sikit. Okey tuan. Banyak sangat lapan nak tanya kenapa saya di blok rek Game PM memang penakut ke? Kalau abang kena blok ni macam mana abang boleh komen tau ni? Soalan mudah sangat nak jawab. Penangan Bakutih ni saya dengar tadi. Siapa dia hak Penang tu, perempuan tu? Kak Abi cerita, Kak Abi. Dia kata kat saya, dia kata ni Syafiq, Kak Abi nak bagi tahu perkataan bak tu, B-A-K tu maksud dia babi. Betul ya tuan-tuan? Babi lah masa Mandarin apa? Sekejap kita try Google Translate kan? Kita try Google Translate. Babi dalam bahasa ni apa? Mandarin ya? B-A-B-I B-A-B-I mana bahasa Cina Chinese Simplify Shu. Kalau ni Shu Bak tu apa? Bak tu babi. Okey betul. Dia kata betul ya. Dia kata kat saya, dia kata Syafiq, kau nak bagi tahu ni, perkataan bak tu makna dia babi dia tu. Habis tu macam mana nak jadi Bakutih ni halal? Adakah sup babi yang halal? Aduh, pening saya pun. Kai tu ayam. Dia kata bak tu dah jadi babi. Dia kata Bakutih ni adalah makanan kebangsaan yang halal lah, Bakutih kan. Jadi macam mana nak jadi sup babi yang halal? Aduh, sup babi yang lawak ni. Sup berserta daging rusuk babi. Pening tu tuan-tuan. Dia macam ada seorang pakcik tu lah hari tu kan. Dia pun buat satu live. Yang ni pun cerita lawak kan. Ni sup babi yang halal. Satu lagi pakcik tu, dia pun buat live. Geng-geng Walana ni buat live. Tajuk live dia pun ni, buktikan kerajaan hari ni gagal. Lepas tu adalah seorang pakcik tu naik. Saya tak sempat record lah pakcik tu naik. Lepas tu pakcik tu kata lah, dia kata kerajaan hari ni gagal sebab tak dapat kawal kos barang, harga barang pun semua sekarang ni. Lepas tu geng mereka pun cerita, dia kata daripada sudut fundamental ekonomi and supply and demand,
Kalau kata demand tu kurang, supply bertambah, maka harga jadi akan murah. Jadi mereka kata kat pakcik tu, pakcik tu boleh memilih. Dia kata dia boleh memilih. Kalau dah tahu barang tu mahal, siapa pergi beli? Tahu pakcik tu jawab apa? Pakcik tu jawab, dia kata, kalau dedak ayam mahal macam mana? Ayam nak makan apa? Saya gelak kapur. Kalau dedak ayam tu mahal, ayam nak makan apa? Puak dia pun senyap. Diam, tak kata apa. Senyap. Ambil apa? Fundamental ekonomi konon. Supply and demand konon. Apa kena ngapak long ya? Masih mah. Apa kena ngapak long duduk kampung ya? Kalau dedak mahal, ayam nak makan apa? Nak abang kat ayam kata apa? Supply and demand. Abang kat ayam, kalau ayam tu tak makan dedak, maka supply tu bertambah. Demand tu kurang sebab ayam nak makan dedak tu tak ada. Jadi harga dedak tu akan jadi turun. Jadi bila harga turun, jadi ayam makanlah dedak balik. Fundamental ekonomi kan. Kena Pak Long nak kampung kan. Orang betah, orang badakai. Man. Puan-puan Melanda ni. Tuan-tuan, dia senyap lama sangat. 15 second. Krik, 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 krik. Dia fikir nak cari puan buah. Krik, 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 krik. Lain kali tukar topik. Kan? Man. Kau ayam sama kedai. Tanya mereka ni. Mereka boleh jawab tak? Kalau kata, hamba kata tadi, fundamental ekonomi, demand and supply. Kalau kata supply bertambah, demand kurang, harga tu kurang, harga tu akan jadi murah kan? Saya nak tanya, dedak tu macam mana dedak? Kita nak buat macam mana dengan dedak ni? Adakah kita nak suruh ayam-ayam ni semua berpuasa? Puasa. Bila ayam ni dia puasa 6 hari, maka dia tak makan dedak 6 hari. Dedak tu akan jadi banyak bertimbun. Maka ayam pun mati, dedak pun murah. Maka ayam pun mampu, dedak pun akan jadi murah. Ayam pergi makan nasi rumah dia habis. Udah kenal macam tu orang betah, orang ingat apa palong-palong ni semua apa. Yazid Don duk komen hang sembang seorang boleh lah Fik. Hampa pilah buat live sendiri. Hang tak baca mesej yang Myong tunjuk tu. Satgi tak dapat claim lagi Yazid. Hang tak dapat claim lagi. Kena pergi buat tu live pun. Hang lama tak buat live dah tu. Boh lagi kempen sahabat PN jangan masuk room PH. No view Ya betul. Kepada rakan-rakan kita yang ada di sini, jangan duk pergi masuk langsung room mereka. Jangan duk bagi ke mereka view. Jangan rosakkan minda kita tu. Pesan ke anak-anak. Ibu bapa ini dia menjadi satu faktor kepada pengundian anak. Jadi ibu bapa kena main peranan yang penting. Bagi tahu kepada anak-anak, jangan duk dengar puak-puak ni. Puak-puak ni sampai ayam pun dia tak bagi makan dedak. Kalau dedak tu mahal. Jadi punya mangkak dan bodoh. Kalau pergi kawan dengan mereka, sekali dengan adik-adik, sekali jadi bodoh macam dengan mereka. Jadi mak tak suka ada anak bodoh. Mak nak anak yang cerdik. Abang kat anak macam tu. Jadi anak pun dia akan tinggal lah mereka ni. Takkan pergi duduk dengan mereka ni. Kalau pergi duduk lama-lama boleh jadi bingai. Jangan main. Orang Kedah tahu lah. Kalau lagi lama duduk dalam tu dia ada fasa. Mula-mula dia jadi bingai. Lepas tu dia jadi bengap. Lepas tu dia jadi bengong. Lepas tu dia jadi bodoh, balul. 5 perkara lengkap. Lengkap. Hari pertama masuk jadi bingai. Hari kedua masuk jadi bengap. Hari ketiga masuk jadi bingai, bengap. Betul apa ayat satu lagi? Sebut tadi lupa dah. Bingai, bengap. Bangang. Hari ketiga masuk jadi bangang. Hari keempat masuk jadi bodoh. Hari kelima masuk jadi balul ke semua. Lebih baik jangan duk pergi layan puak-puak tu. Buta kayu semua cukup. Semua bilah dah kat mereka. Okey tuan Paling bagi tahu ayam jangan makan dedak. Okey tuan
Syekh Azhar di Facebook setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Kalau ada tersalah tutur dan percakapan, saya mohon maaf pada semua. Okey tuan-tuan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.